Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan pergi kepada topik penambahan dan penolakan integer. Okay, sebagai contoh dia, soalan pertama 6 tambah 2. Okay, tengok 6 tambah 2. Okay, tambah 2 ni kita sebut positif 2. Okay, kalau masa sekolah rendah kamu hanya belajar 6 tambah 2 sama dengan 8. Itu je. Okay, bila sekolah menengah kita ada positif dan negatif integer. Jadi 6 tambah 2 dia akan jadi macam mana? Okey, sebelum kita pergi jawab soalan ni, saya nak tunjukkan kamu satu formula yang kamu kena ingat. Okey, operasi integer dia ada tambah dan tolak. Okey, tambah dan tolak. Jadi dia kena ada satu formula yang kamu perlu ingat. Okey, kalau kamu jumpa integer positif kali dengan integer positif darab, dia akan jadi hasil dia positif. Okey, saya tunjuk contoh yang paling senang. Saya tunjuk contoh yang paling senang. Okey, contoh dia. Okey, positif 2 kali positif 2, dia akan jadi positif 4. Okey, kalau kamu nak tulis 4 saja pun tak apa. Okey, itu kamu kena ingat. Positif bertemu positif, dia akan jadi hasil positif. Okey, kalau positif 2 kali dengan negatif 2, dia akan jadi negatif 4. Nampak ni negatif. Okey. Okey, kalau negatif 2 kali dengan positif 2, dia akan jadi negatif 2. Okey. Kalau negatif 2 kali negatif 2, dia akan jadi positif 2. Okey, ni hasil dia, hasil jawapan yang akan dapat bila operasi positif kali dengan positif. Okey, ni dalam bahagian darab. Bahagi pun sama juga. Kalau positif bahagi positif, hasil dia nanti akan dapat positif. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. Negatif bahagi positif akan dapat negatif. Negatif bahagi negatif akan dapat positif. Okey, yang ni kamu kena ingat. Ni adalah formula. Nanti saya akan bagi dalam grup. Okey, ni adalah formula yang kamu akan ingat. Okey, ni bab darab dengan bahagi. Sekarang kita nak pergi kepada soalan yang saya tanya tadi, iaitu 6 campur positif 2 sama dengan apa? Okey, dalam matematik kamu kena ingat kurungan ni bermaksud dia adalah darab. Okey, kurungan tu darab. Maksud dia, contoh saya buat macam ni. 2 kali 2 sama dengan 4. Okey, saya juga boleh tulis 2 kurungan 2. Ini maksud dia 4. Maksud dia bila kamu masuk sekolah menengah, kurungan ni bermaksud darab. Okey, maksud darab. 2 kali 2 sama juga dengan 2 kurungan 2. Hasil dia 4. Jadi, ini bermaksudnya darab ni. Positif kali positif. Kita tengok tadi, positif kali positif. Positif kali positif, dia akan dapat positif. Jadi, macam mana nak buat jalan kerja dia? Jalan kerja dia kamu kena buat macam ni. 6 tambah positif 2 sama dengan tak tahu lagi, kan? Okey, jadi dalam matematik, sebelum kamu jawab, kamu tak boleh buat macam ni. Okey, kamu buat di bawah. 6 campur 2 tak tahu lagi. So, sebelum kita selesaikan, kita kena buka kurungan ni dulu. Buka kurungan. So, positif kali dengan positif, dia akan dapat positif. So, kamu tulis balik kat bawah ni. 6 tambah 2. Tulis macam tu. Jadi jangan jawab dekat sini. Kamu tulis ke bawah lagi, turun ke bawah. 6 campur 2 sama dengan 8. Okey, jalan kerja dia mesti turun ke bawah macam tu. Kita tak ada dah bentuk lazim 6 campur 2 sama dengan 8. Kita tak buat dah bentuk macam ni. Ini masa sekolah rendah je. Okey, sekarang kita dah sekolah rendah, kita buat macam ni. Turun bentuk macam ni. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh soalan nombor 2. Kita tengok satu lagi. Okey, tengok contoh satu lagi. Okey, contoh negatif 4 tambah tolak 3. Okey, negatif 4 tambah tolak 3.
Okey, nak selesaikan dia macam mana? Kamu letak sama dengan ke bawah. Settlekan dulu kurungan ni dulu. Okey, maksud dia positif kali dengan negatif. Positif kali negatif dapat apa? Kita tengok balik tadi. Positif kali negatif dapat apa? Positif kali negatif dapat negatif. Maksud dia positif kali negatif, kita akan dapat negatif dekat sini. So kita tulis balik soalan tu. Negatif 4 tolak 3. Okey. Okey, negatif 4 tolak 3 ni macam mana? Negatif 4 tolak 3 maksud dia dah ada hutang RM4. Contoh dia ada hutang RM4. Dia hutang lagi RM3. Jadi berapa banyak hutang dia? Dia hutang sebanyak negatif RM7. Okey. Itu dia. Okey. Itu cara kalau kita nak kira secara manual. Kalau kita nak tekan kalkulator, kita tekan macam ni. Okey, kita tekan macam ni, saya tunjuk kamu. Okey, kamu tekan soalan tadi. Negatif ini, negatif 4 tambah tolak 3. Tekan sama dengan negatif 7. Okey. Itu kalau kamu tekan kalkulator. Sekarang untuk tingkatan 1 kamu dah boleh pakai kalkulator. So kamu dah ada kalkulator untuk buat semakan, memudahkan kamu. Okey. Kalau kamu rasa nak lagi senang, kamu buat okey. Salin balik soalan di dalam kalkulator kamu. Negatif 4 tambah, letak kurungan, letak negatif, letak 3, tutup kurungan. Dia akan jadi sama dengan soalan. Nampak? Okey. So tekan saja sama dengan, dia akan dapat negatif 7. Okey. Jadi kamu guna kalkulator untuk buat semakan sahaja. Janganlah harapkan kalkulator. Jangan dapat soalan negatif 4 campur negatif 3, terus kamu tekan kalkulator dan dapat negatif 7. Kalau macam ni kamu buat, tak ada markah. Sebab tak ada jalan kerja. Okey, jalan kerja yang kamu kena buat macam ni, turun ke bawah. Okey, kita akan step sekali. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Contoh dia saya ambil yang H. Okey, negatif 5 tolak 3. So macam mana jalan kerja yang kamu kena buat dalam buku, kamu letak sama dengan di bawah. Lepas tu kamu settlekan ni dulu. Settlekan ni supaya kita buka kurungan. Okey. Negatif kali dengan negatif dapat apa? Kita tengok balik tadi. Negatif kali negatif. Negatif kali negatif, kita akan dapat positif. So negatif bertemu dengan negatif, kita akan dapat positif. So kamu tulis balik soalan ni kat bawah. Negatif 5 campur 3. Okey. Negatif 5 campur 3. Okey. Lepas tu jawapan dia, jangan tulis seperti ni. Kamu tulis ke bawah. Okey. Negatif 5 campur 3 ni senang je kalau kamu nak faham. Kamu hutang RM5. Okey, hutang RM5, kamu bayar RM3. So berapa lagi balance hutang yang kamu ada? Kamu hanya ada lagi negatif RM2. Kamu hutang lagi RM2. Okey. So macam tu je, senang nak faham. Okey, ni jalan kerja dia yang paling senang. Okey. Okey, kalau nak tekan kalkulator, kita tekan saja macam ni. Negatif 5 tolak tutup kurungan negatif 3 sama dengan negatif 2. Okey. Okey, selamat mencuba. Nanti saya akan bagi latihan ni dalam grup. Kamu jawab dalam buku latihan. Okey. Sekian, terima kasih.